Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, di sini kita nak belajar berkenaan dengan kadaran. Kadaran ni, untuk senang memahaminya, kita lihat contoh. Okey, kita lihat di sini ada satu kotak susu yang berharga RM6. Okey, di sini pula kita ada 4 kotak susu berharga RM24. Okey. Jadi kita kira dulu apakah kadar bagi satu kotak susu ni. Okey, kadar sama dengan kita ambil harga RM6. Okey, RM RM6. Kita bahagi dengan bilangan kotak, satu kotak. Okey, so kita dapat RM6 per satu kotak. Okey, di sini pula kalau kita nak kira kadar dia, kita tengok sini harganya RM24. Kita tulis harga dulu, RM24. Okey. Bahagi dengan bilangan kotak, tulis sini 4 kotak. Okey. Kalau kita perhatikan dua kadar di sini. Okey. 6 per 1 dengan 24 per 4. Okey. Kalau kita perhatikan betul-betul, okey, dua kadar ni dia adalah berkadaran. Okey, kenapa saya kata dua kadar ni, kadar yang pertama dengan kadar yang kedua ni, kita kata dia adalah berkadaran. Kenapa saya kata berkadaran? Okey, kita tengok sini. Okey, kita ambil dia punya pecahan saja. 6 per 1 dengan 24 per dengan 4. Okey. Kalau kita perhatikan, daripada 1 nak menjadi 4 ni, kita akan darab dengan 4. Okey. Okey, sekiranya 6 ni, kalau kita darab dengan 4 juga, kita boleh dapat 24, maka kita boleh kata dua pecahan ni adalah berkadaran. Okey, bila nilai hasil darabnya sama, okey, kita boleh kata 6 per 1 dan 24 per 4 ni adalah berkadaran sebab nilainya sama. Kan 6 per 1 dapat 6, 24 per 4 pun dapat 6 juga. Jadi kita berkata ianya adalah berkadaran. Sebab nilainya sama. 6 per 1 samalah dengan 24 per 4. Okey. Kemudian tengok contoh ni. Okey, tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. Okey. Jadi kita ambil kadaran yang pertama dulu. Okey, harga bahagi dengan bilangan. Okey, RM 5 per dengan bilangan 3 biji. Okey. Okey, bila dia kata tulis satu kadaran, okey, nilai kadar ni dia mestilah sama dengan nilai kadar untuk situasi yang kedua ni. Okey, iaitu RM 20 bahagi dengan 12 biji. Okey, kalau kamu ambil kalkulator, 5 bahagi 3, kamu akan dapat jawapannya samalah dengan 20 bahagi dengan 12. Jadi, ianya adalah berkadaran. Tulis. Okey, lihat contoh yang kedua. Tinggi 4 blok kayu yang disusun menenggak ialah 24 cm. Okey, kadarnya ambil 24 bahagi dengan 4. Okey, tulis 24 cm bahagi dengan 4 blok. Okey, kemudian situasi yang kedua, apabila laju menyusun 13 blok kayu menegak, tinggi susunan blok ialah 78 cm. Ambil tinggi 78 cm. Okey, cm bahagi dengan 13 blok. Okey. Jadi oleh kerana dua kadar ni dia adalah berkadaran, jadi kita katakan nilainya adalah sama. Kita boleh semak guna kalkulator 24 per 4
nilainya sama dengan 78 per dengan 13. Jadi kita boleh kata dianya adalah berkadaran. Okey. Okey, C pula. Terdapat 13 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan dalam setiap kelas di tadikaria. Okey. Jadi kalau kita nak tulis dia bentuk kadar dia, kita boleh ambil bilangan pelajar lelaki bahagi dengan bilangan pelajar perempuan. So tulis 13 lelaki bahagi dengan 15 perempuan. Okey, 15 perempuan. Okey. Kemudian situasi yang kedua, jika terdapat 65 orang murid lelaki di tadikaria, maka terdapat 75 orang murid perempuan. So kita ambil bilangan murid lelaki 65 bahagi dengan 65 lelaki bahagi dengan 75 perempuan. Okey. Jadi oleh kerana kedua-dua kadar ni berkadaran, so nilainya adalah sama. Okey. Okey, cuba lihat contoh yang pertama tadi ni, saya ulang sikit. Okey. 5 dengan 20. Okey. 5 nak jadi 20, kita boleh darab dengan 4. Kan? Okey, bawah ni pun sama juga. 3 nak dapat 12 pun kita darab dengan nombor yang sama juga, iaitu kita darab dengan 4. Sebab itulah kita kata dua kadar ni dia adalah berkadaran. Okey, kita lihat contoh bahagian lain pula. Okey, tengok sini. Okey, di sini katalah kita ada 2 kotak susu berharga RM12. Okey. Okey, boleh tak kamu tentukan berapakah harga bagi 5 kotak susu? Okey. Jadi kita boleh selesaikannya menggunakan kaedah kadaran. Okey, kita tulis kadar dulu. Kadar, apa kadarnya? Harga, iaitu 12. Tulis untuk nombor sajalah. 12 per dengan 2 kotak. Okey. Kemudian di sini pula apa kadarnya? Okey, sama juga kita ambil dia punya harga. Kan, sebab tadi kita ambil harga bahagi dengan bilangan kotak. Kan? Ini hargalah RM12 bahagi dengan 2 kotak. Okey, di sini harga tak diberi. Sebab dia minta kita cari berapakah harga bagi 5 kotak susu. Oleh kerana harga tak diberi, okey, jadi dalam matematik, bila suatu nilai tak diberi, kita akan gunakan pemboleh ubah. Jadi pemboleh ubah ni kita boleh guna apa-apa huruf lah. X, Y, ataupun M, N. Okay. Jadi kalau kamu tak suka guna X, okay, kita boleh guna huruf yang lain. Okay, katalah sini saya guna huruf Y. Y. Jadi kadar, kamu ambil harga, harganya apa dia? Y. Kita tulis RM, Y. Bahagi dengan bilangan kotak, 5 kotak. Okey. Oleh kerana kedua-dua situasi ni dia adalah berkadaran. Bila berkadaran, dia adalah samalah. 12 per 2 mesti sama dengan Y per 5. So, tulis 12 per 2 dengan Y per dengan 5 ni, dia adalah sama. Okey. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ni? Nak dapatkan nilai Y ni? Okey, di sini saya nak ajar satu kaedah yang kita panggil darab silang. Darab silang. Apa dia darab silang? Maksudnya 5 ni dia akan darab dengan 12. 2 ni dia akan darab dengan Y. Okey, tengoklah. Okey, 12 darab dengan 5 sama dengan 2 darab dengan Y. Okey, 12 darab 5 kita dapat 60. Okey, nombor darab dengan huruf 2 darab Y, so dapat 2Y. Okey. Jadi kalau kita nak hapuskan 2, macam mana buat?
Nak hapuskan 2 ni. Okey, nak hapuskan 2, okey, kita kena bahagi dengan 2 lah. Kan? Okey. Jadi sini kamu bahagi dengan 2. Bahagi dengan 2. Ke sebelah kiri pun kena bahagi dengan 2 juga. Okey, bila bahagi dengan 2, kamu dapat, ni boleh potong. Ni 60 bahagi dengan 2 dapat 30. So, kita akan dapat nilainya 30 sama dengan Y. Jadi, bila ditanya berapakah harga bagi 5 kotak susu, jawapannya ialah RM RM30. RM30. Okey, faham ah? Okey, kita soalan yang lain. Okey. Okey, lihat contoh di sini. Okey. Okey, Puan Jamilah menggunakan 175 ml minyak zaitun dan 50 ml cuka untuk membuat bahan perapan. Okey, daripada ayat di sini kita ada 2 kuantiti, iaitu minyak zaitun dan cuka. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk kadar, saya tulis kadar sama dengan, okey, kamu ambil minyak zaitun bahagi dengan cuka. 175 ml bahagi dengan 50. Okey, ini situasi yang pertama. Okey, situasi yang kedua, apa kadarnya? Okey, kadarnya ialah berapakah isi padu cuka yang diperlukan jika Puan Jamilah menggunakan 300 ml minyak zaitun untuk membuat bahan perapan. Jadi, berapakah isi padu cuka ni? Kita kena gantikan dengan pemboleh ubah. Okey, kita boleh guna pemboleh ubah Y. Okey, jadi kita ambil minyak zaitun 300 ml. So, tulis 300 ml bahagi dengan cuka, tak diberi di sini nilainya, kita gantikan dengan pemboleh ubah Y. Okey, jadi dua kadar ni adalah berkadaran. Bila berkadaran, so kita kena tulis dalam bentuk 175/50 sama dengan 300 dengan Y. Kita kena letak tanda sama dengan sebab dia adalah berkadaran. Lepas tu kita guna kaedah darab silang. Darab silang iaitu Y darab dengan 175, 50 darab dengan 300. Okay, 175 darab dengan Y sama dengan 300 darab dengan 50. Okay, 175 darab dengan Y dapat 175Y. Okay, 300 darab dengan 50. So, kamu akan dapat 15,000. 15,000. Okey, kalau kita nak tentukan Y sahaja, maksudnya 175 ni kita kena hapuskan. Cara dia, kita kena bahagi. Okey, bahagi dengan 175. Okey, sebelah kanan pun bahagi dengan 175. Okey, selesaikan dia, kamu akan dapat jawapan dia. Okey, ini boleh potong. So, Y sama dengan 15,000 bahagi dengan okey, so jawapan dia ialah 85.71. Jadi jawapan untuk berapakah isi padu cuka yang diperlukan. So, isi padu cuka ialah 85.71 ml. Okey, ini jawapannya. Okey dah. Okey, jadi cikgu nak kamu selesaikan soalan latih diri 4.3B.